Nampak jelas clear Alright, so Hafiz stop music dulu. Okay, biasanya Hafiz buat webinar ni kita bincangkan balik apa yang kita lost. Biasanya setiap minggu adalah 2-3 pair ataupun 4-5 pair kita lost, kita SL. Tapi minggu ni kita tak ada SL. So Hafiz bagi tahu balik, Hafiz terangkan balik. Setiap malam kan Hafiz buat video kan untuk family. So dalam video tu biasanya Hafiz akan buat satu pair untuk satu hari. Kenapa Hafiz bagi buy or sell. Macam semalam Hafiz bagi USD JPY. Okay, untuk minggu ni Hafiz nak buat berbeza sikit. Hafiz nak bagi tahu pair apa yang Hafiz terlepas, which is contoh Hafiz nak share GBP JPY sell semalam tapi Hafiz terlepas. So Hafiz akan bagi reason kenapa Hafiz terlepas lah. Alright, so minggu ni kita buat macam ni lah. Sebab minggu lepas ataupun minggu sebelum ni kita share, kita tengok apa masalah, apa pair yang kita kalah, yang kita lost, kita akan perbaiki balik. Okay, so minggu ni kita tak ada loss, kita tengok apa yang kita kena improve dalam kita punya trading. Okay, semua ready? Ready, mantap. Okay. Alright, untuk first signal macam Hafiz buat semalam, Hafiz bagi tahu dalam family semalam, Hafiz nak share satu signal tetapi dah terlepas lah, which is GBP JPY. Okay, so Hafiz akan start dari awal balik. Hafiz akan terangkan 4 step yang Hafiz pakai. Okay, for step ni Hafiz selalu bagi tahu setiap malam supaya Habibi semua ingat 4 step ni. 4 step ni amat penting. Inilah cara Hafiz trade sebelum ni. Tak ada cara lain dah. Ini je Hafiz trade. So kalau pandai pakai 4 step yang Hafiz guna ni, insyaAllah boleh trade macam kita sekarang lah. Minggu ni kita tak ada loss. So boleh trade macam ni lah. Lepas ni boleh trade sendiri. Kalau Hafiz tak bagi signal hari ni, contoh Hafiz tak sihat ke, esok lusa ke apa, Hafiz tak bagi signal. Mungkin Hafiz boleh cari sendiri, boleh trade sendiri. Okay, so itu just in case lah. Alright, so Hafiz akan terangkan balik kenapa untuk 4 step ni. Okay, so first step is paling senang lah, step paling senang, which is kita akan cari satu pair yang kita berminat untuk trade. Untuk sekarang ni kita pilih ialah GBP JPY. Okay, pemilihan pair ni amat penting kita kena tahu direction GBP JPY ni betul ke tak, kita nak sell, betul ke tak buy, kita kena analisa dulu. Alright, so yang kedua kita akan cari basic forex dulu, which is SNR, support and resistance ataupun trend line. Okay, so dua ni ialah paling basic dalam forex. Kalau belum tahu, yang baru masuk dalam family Hafiz, belum tahu berkaitan SNR on trend line, boleh tengok dalam channel family, channel Hafiz Kongsi Ilmu. Boleh tekan pin message tu, pin kat atas tu, Hafiz dah pinkan mengikut step by step lah untuk power dalam forex. Okay, Hafiz dah buat topik by topik. So boleh tengok topik SNR and trend line. Yang ni memang powerful teknik, basic tapi powerful Okay, so wajib tahu untuk trader. Alright, yang ketiga Hafiz akan cari breakout. Okay. Yang keempat Hafiz akan cari sharp entry. Okay, Habibi tahu Hafiz ni memang selalu bagi memang sharp entry lah. So Hafiz kalau dengan family memang Hafiz takkan kedekut, Hafiz share 100%. Okay, share sharp entry ni Hafiz pakai dua je. Sama ada kita pakai engulfing ataupun chart pattern. Okay, so chart pattern ni pun ada dalam Hafiz Kongsi Ilmu cuma engulfing tak ada. So engulfing ni khas kepada family sahaja. Alright, kalau tak tahu boleh tengok dalam video, dalam pin post dalam group family. Okay, dalam channel family, dalam channel. Okay, so dalam tu Hafiz ada bagi tahu banyak kali dah berkaitan dengan engulfing. Alright, so Hafiz akan terangkan dengan GBP JPY dulu. Kenapa Hafiz terlepas nak share signal dekat sini semalam maknanya Hafiz nak share buy sell dekat sini, tapi dia terus terjun ke bawah macam tu lah. Tak ada rezeki kita. Okay, Hafiz akan share dulu.
Okay, first step ialah kita akan cari pair. So settle satu step lah sebab kita dah tahu kita nak entry kepada pair GPP JPY. Alright. So yang kedua kita kena tengok trend line ataupun SNR. So dalam GPP JPY ni Hafiz akan pakai SNR. Okay, line hijau ni line SNR Okay, line hijau. Line hijau tengok sini dia touch. Dia dah touch, dia terus naik. Dia touch, dia terus naik. Okay, so ini kita boleh anggap dia sebagai support. So macam Hafiz ajar, support kita fokus kepada buy. Sebab support ni ialah lantai. Maknanya bila dah sampai price paling bawah dia akan melantun ke atas balik. Okay, so dalam resistance kita akan fokus kepada sell. Sebab price dah sampai paling tinggi, paling kemuncak. So dia akan bounce, dia akan jatuh balik. Okay. So ini ialah basic dalam SNR lah. So yang Hafiz bulat ni ialah support. Ni pun support. Sebab itulah dia bounce naik ke atas. Dia naik atas, dia naik atas. Okay. So kita dah boleh anggap yang hijau ni ialah SNR. Alright. So step yang ketiga kita cari breakout. Breakout ni maknanya dah pecah. SNR tu dah pecah. So tengok candle warna merah sini. Tengok candle ni, dia dah break. Dia dah break out kita punya trend line. Ini trend line kita. Trend line pula, sorry. SNR kita. So ini SNR. Dia dah break out. Dia terus terjun satu batang macam ni. Dia close kat bawah ni. So kita kena anggap dia sebagai breakout lah. Alright. So step 1 dah cukup. Step kedua dah cukup. Step ketiga pun dah cukup. Okay, so semalam Hafiz memang dah ready nak kasih buy, nak kasih sell dekat sini. Tapi Hafiz terlepas lah sebab Hafiz tengah analisa Hafiz pair lain. Memang GPP ni dia laju sikit So, settle 3 step. Okay, the last step is sharp entry. So, sharp entry ni Hafiz pakai engulfing or chart pattern. Alright, kalau Habibi dah familiar dengan chart pattern ni, dia akan nampak sini ada satu chart pattern HNS. Shoulder, head and shoulder, sorry. Okay, padam dulu. Head and shoulder Shoulder, head, shoulder. This is shoulder. Ini kepala, head. Ini shoulder. Alright. So dalam chart pattern ni, dia ada 2 tempat untuk entry lah. So Hafiz terangkan balik. HNS, dia berbentuk macam ni. Alright, so first entry dekat sini. Sepatutnya kita boleh sell dekat sini lah. Alright, second entry pada neckline. Maknanya neckline ni dekat macam ketiak dia ni, dekat tekak dia tu. Dia naik balik, price naik balik dalam ni, kita boleh sell. Dia akan continue ke bawah. Macam sama macam ni. Macam ni, dia naik balik. Sini kita sell. Dia akan continue ke bawah. Sama tak bentuk dia? Sama Okay, so sama je kalau double top. Double top ni pun chart pattern. Sini first entry. Tapi ingat double top and chart pattern semua ada second entry which is neckline. So inilah neckline. Tunggu price naik balik. Kita boleh sell sini and then dia continue ke bawah. Alright. So inilah second entry lah. Dalam chart pattern always ada second chance untuk entry. So, sharp entry tak kalau zone biru ni? Memang sharp. Dia naik, dia ambil kita punya price, dia terus ke bawah. Ini untuk GPP, JPY. Dia terus ke bawah, berapa pips ni? Kalau kita tengok, dapat sini dah 97 pips. Okay, Hafiz akan ajar macam mana nak kira pips. Alright. Untuk pips, sorry. Okay. Alright. Kalau kita pakai anak panah ni, yang Hafiz selalu pakai ni untuk tunjuk semua apa yang kita nak pakai tu, anak panah macam ni,
Bila kita tarik, dia akan ada keluar number kat sini. Ada 3 jenis number. Alright, so kita akan pakai number yang tengah ni untuk kira pip. Okay, sekarang ni 926. Ini bukan pip tau, ini ialah point. Okay, ini adalah point. Nak pips, kita kena bahagi 10. So 926 basically 92.6 pips. So inilah cara untuk kira pips. Okay, so tak perlu nak pening-pening, itu kira pips. So kalau kita gerak-gerak ni, tengok nombor kat atas ni dia gerak-gerak. Kalau kita makin ke bawah, dia akan gerak. Ada 1003 dah. 1354. So kita tak payahlah kita kira sampai paling bawah macam ni. So 946. So basically kalau kita bahagi kepada 10, 94 pips lah. Itu cara kira pips. Okay. So ramai yang tanya Hafiz macam nak kira pips. Ini cara Hafiz kira pips lah. Just bahagi 10 je. Pakai arrow ni, dia akan nampak kita punya pips. Nombor yang tengah tu kita pakai. Alright. So ini cara kira pips. Okay, ada satu lagi question yang selalu Hafiz dapat. Okay, ada orang cakap, okay Hafiz selalu bagi signal time frame berapa? Ada orang tanya macam tu. Yang ni Hafiz dah banyak kali terangkan dalam webinar. Untuk time frame ni tak penting pun sebenarnya. Cuma cara kita analisa sahaja. Okay, kalau kita tengok inilah price yang tengah bergerak sekarang. 152, 195, 97, 98. Dia tengah bergerak. Dia turun naik. Itu ialah price. So sekarang ni kita tengok pada H1. Ni time frame H1 Time frame H1. So H1 ni 1 hour per candle. Satu candle ni jangka khayat dia ialah 1 jam. Sampai 1 jam dia akan close, dia akan keluar candle baru. Sama je. Kalau kita buka H4, price dia still sama. Cuma bentuk lain. Price sama lagi. 152, 178. Kalau kita buka MPT, sama juga. 152, 170. So sama je. Time frame ni tak penting kecuali kepada yang analisa sendiri. Kalau follow signal 100% tak perlu hirau pasal time frame. Jangan risau. Ada orang beritahu Hafiz bagi signal H1 tapi saya entry M15. Boleh ke? Tak ada masalah pun. Time frame ni khas kepada yang cari signal lah. So macam Hafiz cari signal lah untuk ABB semua. So Hafiz tahu cara pakai time frame. Yang masih bekerja, yang tak sempat nak analisa market, itu kerja Hafiz. So Habibi just follow 100% je. Hafiz dah sort it out semua. TP Hafiz dah bagi, SL Hafiz dah bagi. So ikut je 100%, tak ada masalah. Nak hold, buang TP terus set. Itu je. Okay, itu cara Hafiz share signal. Alright. So inilah untuk JPP-JPY. And then Hafiz dah terangkan macam mana nak kira pips. And then Hafiz dah terangkan macam mana nak pips, terangkan macam mana nak pasal time frame. Okay. So soalan setakat yang Hafiz dah dapat lah, itu soalan yang paling banyak yang ditanya. Okay. So semua tu tak penting lah. Untuk yang follow signal ni tak ada masalah. Teruskan macam biasa. Tak perlu tengok lah time frame apa-apa. Just NT macam biasa. Okay. Hafiz dah bagi SL, dah bagi TP. Follow 100%. So no problem. Alright. So ada soalan tak setakat ni untuk JPP-JPY tadi? Kenapa TP, JPP, CHF nipis tadi Hafiz? Tak sempat entry dah TP. Okay. Untuk JPP, CHF petang tadi, Hafiz share dah awal. Cuma bila Habibi nak masuk, dia dah naik ke atas. Okay. And then Hafiz ada remind satu lagi chat. Hafiz cakap, okay, sebelum sempat JPP, CHF boleh entry now. Sebab price dah turun balik. Masa turun balik tu Hafiz dah terus claim dari situlah. Supaya Hafiz sama-sama tahu yang Habibi semua dah profit sama dengan Hafiz. Okay. So masa yang first tu yang dah hit TP tu Hafiz tak kira lah. Alright. Hari Selasa kenapa price menggila? Okay, hari Selasa kita ada new CAD. Malam tu ada new CAD. So macam Hafiz cakap lah, news ni tak penting pun. News ni hanyalah 20% daripada kita punya analisa. So lagi penting, 80% lagi penting dengan analisa lah. So kalau analisa kita betul, insyaAllah news pun ikut apa yang kita analisa.
So itu cara Hafiz lah. News ni, nak pandai news, kena pandai analisa dulu. Alright? Macam mana nak tahu support atau resistance dekat candle atau shadow? Muhammad Nazri Samsudin. Okay. Nampak macam banyak kali touch, itu ialah support or resistance. Itu je. Tengok dekat Hafiz Kongsi Ilmu, Hafiz ada bagi satu graf gambaran untuk SNR. Hafiz ada bagi, boleh tengok dalam tu. Boleh tengok contoh. Alhamdulillah tadi pakai cara cek kat GPSG ada resistance dekat situ. Dapat dalam 20-30 pip. Alhamdulillah. Itu cara bagus lah tu. Dah pakai cara Hafiz, insyaAllah boleh win lagi. So Hafiz mungkin tak nampak GPSG ni, Hafiz tak sempat analisa. Mungkin macam tu. And then Hafiz tak bagilah signal. So kalau Habibi nampak, boleh terus go on, terus entry je. Tak ada masalah. Okay. Kalau bagi signal terus entry ke tu dalam zone. Kalau masa tu dah gerak, terus entry. Tak ada masalah. Hafiz dah bagi keyword dalam signal. Contoh GBP CHF buy now. So buy now, itulah keyword. Beli terus. Gold tadi sell now, sell terus. Cuma mungkinlah masa Hafiz dah bagi tu price dah betul dalam zone. Cuma bila Habibi dapat noti, lambat 5-6 saat, terus dia akan diturun sikit. Biasa macam tu lah sebab Hafiz kan dapat sharp entry. So itu mungkin kesilapan, mungkin Hafiz lambat nak share lah. Okay. Macam mana nak menentukan TPSL? Itu kerja Hafiz. Okay, itu kerja Hafiz. Hafiz akan share macam tu. Biasa kalau Hafiz bagi signal mesti complete 4 SOP kan, tapi SL boleh tahu kenapa punca. Itu Hafiz, macam Hafiz cakap lah, setiap SL mesti Hafiz akan bagi tahu kenapa dia SL. Macam webinar, biasa setiap minggu webinar Hafiz akan tengok balik kenapa SL. Kita tengok sama-sama kenapa SL. So minggu ni kita tak boleh tengok benda tu sebab kita tak ada SL. Okay, so minggu depan kalau ada SL, Hafiz boleh jawab lah soalan ni. Okay, so minggu ni tak ada contoh untuk bagi tahu kenapa SL lagi. Okay. Kalau trade sendiri guna ilmu Hafiz aja, macam mana kita nak target TP kita? Boleh letak je 10 pip. Pip Hafiz dah kira, Hafiz dah ajar tadi kan, letak 10 pip. Confirm sampai. Okay, tapi bila dah nak sampai 10 pip tu, dah rasa okay boleh naik banyak ni, terus set BE, baru buang TP tu. Itu je. Macam mana nak set BE? Boleh tengok video yang Hafiz pin dalam family. Dekat atas-atas tu Hafiz dah share satu video macam mana nak set BE. Mudah-mudahan tak ada SL, yes. Hafiz pun harap tak ada SL, itu je. Okay. Kalau jumpa dua engulfing di tempat yang sama, kita nak ambil engulfing yang mana satu? Ambil yang paling latest. Jangan ambil yang belakang, ambil yang paling depan. Sebab yang paling depan tu lagi valid daripada yang belakang. Yang belakang tu mungkin dah dipakai. Okay. Kenapa Hafiz letak satu TP je untuk CPSF? Kenapa tak letak lebih? Yang ni Hafiz dah jawab setiap minggu. Kalau Hafiz letak TP banyak, TP 1, TP 2, TP 3, Habibi nak pilih yang mana? Mesti pilih yang 3 kan? So pilih 3, contohlah yang 3 tu tak sampai. And then dia terus reverse sampai dekat SL. So siapa yang rugi? So Hafiz dah buat satu kaji, satu macam mana nak dapatkan confirm profit. Hafiz akan share satu TP sahaja supaya Habibi disiplin. Okay, masuk sini dulu. Nak hold boleh hold, set B. Kalau Hafiz bagi 3 TP, memang akan jadi pening lah. Ada contoh family kita 2,500 orang. Mungkin 1,000 orang dia tak TP 1. 1,000 orang tak TP 2. Nanti ada yang masuk TP 1 dah profit. TP 2 tak profit. So, macam mana? So, Hafiz akan pilih satu TP yang cantik. Hafiz akan alert signal tu once dah running 5 pips ke, dekat-dekat dengan TP ke, Hafiz terus remind. Okay, dah running, set BE kalau nak hold. Kalau nak close, tunggu TP. Macam tu je. Itu cara play safe, cara grow. Bukti dia macam mana? Bukti dia macam minggu ni. Kalau Hafiz tak beritahu macam tu, mungkin Habibi semua tak boleh nak grow. Okay, tak boleh nak grow account Habibi semua minggu ni. So itu bukti dia. Kalau bagi banyak TP, mungkin pening lah. Okay, so susah nak update. Itu cara yang betul.
Hafiz nak tanya setiap kali entry signal selalu floating banyak, kadang-kadang sampai MC. MC ni problem dia money management betul. Itu je problem dia. Okay. Yang letak lebih TP tu selalu signal curi Hafiz punya. Signal curi ni Hafiz tak tahu nak berapa lah. Ada Habibi nampak tak channel mana yang curi signal tu? So far Hafiz dah jumpa 5 channel yang kopi sebiji. Contoh Hafiz share hari ni gold sell. Semua channel akan bagi gold sell, gold sell, gold sell. Cuba bagi tahu Hafiz sikit, ada tak Habibi nampak nama channel tu yang kopi 100% Hafiz punya? Cuba bagi tahu Hafiz. Bagi tahu nama terus. Hafiz nak check balik nanti. Elite intraday elite community ni siapa punya? Kebok lagi. Kaki hentak FX lagi. So far ramai intraday elite Goku. Siapa lagi? Gold Digger yang mana? Gold Digger yang mana? Lisa. Cuba kita tahu nama penuh. Nama penuh channel. Hafiz nak tengok. Intraday elite community so far sebulan follow family and sebulan sama. Masya Allah. Hafiz tak boleh nak. Hafiz just boleh viralkan je lah. Kalau nak suruh take down ke apa, Hafiz tak boleh nak. Macam tu Hafiz tak ada kuasa. Lisa Gold Scalper. Okay. Yang Lisa tu Hafiz first time dengar. Okay, so mungkin ramai admin dalam admin channel lain tu dalam kita punya family. Okay, so Hafiz akan filter balik lah nanti. Alright, Pak Tang pun lebih kurang. Director Traders Switzerland. For your information, Hafiz pada nampak satu nama channel lain yang dari tulis trader Singapura lah, trader New York lah. Okay, Hafiz akan bagi tahu malam ni. Itu semua bukan channel Hafiz. Hafiz hanya ada Hafiz Dubai sahaja. Kalau Hafiz pakai channel tu sama Hafiz punya, mungkin kita punya signal sama lah. Tapi kalau diorang ada SL, maknanya tu bukan Hafiz punya lah. Sebab Hafiz ada SL. Betul tak? So, jangan tertipu dengan benda tu. Hafiz hanyalah Hafiz Dubai. Tak ada Singapura lah, tak ada New York lah, tak ada Thailand lah, tak ada benda tu. Hafiz tu bukan Hafiz. Alright. Ada satu channel Instagram sebiji dia tiru gambar semua. Tu tak apalah, Instagram tu asalkan dia tak pakai kita punya signal je. Okay, start minggu depan Hafiz akan filter balik kita punya family ni. So Hafiz akan filter dua jenis, dua cara je Hafiz akan. Kenapa Hafiz boleh kick lah nanti. So basically kalau yang dia tu admin kepada channel lain, Hafiz akan kick. And then kalau yang tak pakai OctaFX, mungkin pun Hafiz akan kick lah. Right, so Hafiz dah bagi the best untuk Habibi semua. Tapi kalau Habibi tak ikut apa yang Hafiz bagi tahu, mungkin Hafiz akan kick lah nanti. So minggu depan Hafiz akan filter balik supaya ada orang tak follow signal Hafiz, and yang pakai berkul-kain kan Hafiz akan kick juga. Alright. So bukannya Hafiz nak marah ke apa, cuma Hafiz rasa geram sebab yelah Hafiz dah analisa, Hafiz setiap hari Hafiz analisa. So itu ialah masa Hafiz, itulah knowledge yang Hafiz pakai. Tapi orang senang-senang je tiru, senang-senang je follow signal Hafiz pakai broker lain ke apa. So Hafiz tak suka lah benda tu. So itu berkat tak ada lah. So Hafiz hanyalah support kepada yang support Hafiz, insyaAllah. Okay. Minggu depan Hafiz akan cuba untuk filter balik. So yang tak ada
tak ada masalah tu, just stay calm je lah. Hafiz tak key lah, alright. Okay, tapi kalau Habibi ada tahu mana-mana, boleh PM Hafiz akan baca, insyaAllah. Effort Hafiz dah bagi banyak dah. Hafiz dah bagi macam-macam, signal pun best, knowledge pun setiap malam Hafiz share. Tapi kalau tak support ke Hafiz, kalau curi signal Hafiz tu, Hafiz tak nak bagi tahu apa lah. Hafiz boleh keep je lah nanti. Alright. Okay, so apa lagi kita nak bincang ni? So far itu je lah yang Hafiz terlepas. JPY lah Hafiz terlepas. Nak bincang yang loss pun tak ada loss. Selain setup 4 step ni, ada setup lain yang Hafiz pakai? Tak pakai. Hafiz pakai 4 step sahaja. Itu je. Sebab tu Hafiz remind banyak kali 4 step ni apa? Apa 4 step ni? Macam mana nak pakai? Sebab tu Hafiz remind banyak kali. Next week boleh tak TP all lah? Hafiz tak boleh nak janji lah. Tapi insyaAllah Hafiz akan guna, Hafiz akan pakai yang the best. Hafiz akan share yang the best only. Okay, live trade. Okay, bagi tahu sikit. Pair apa? Selain gold. Gold hari Jumaat, malam Jumaat dia akan liar sikit lah. So kalau kita nak live trade, better kita live trade selain gold. Okay, ramai cakap GU. Okay, kita tengok GU GU. So far apa yang Hafiz nampak untuk malam ni no signal lagi lah. Tapi untuk GU ni Hafiz belum nak tengok. Sebab tu Hafiz tak ada share lagi signal untuk minggu ni. Untuk malam ni. Okay, kalau kita tengok yang Hafiz pakai 4 step tu, first step kita cari GBP USD. Yang kedua kita akan pakai SNR or trend line. Okay, untuk line hijau ni ialah SNR which is support. Inilah support. And then apa yang kita kena buat, kita tunggu dia break je. Bila dah break, baru kita boleh tunggu price naik balik, kita boleh sell kat sini. Apa yang Hafiz nampak lah. So far step yang ketiga which is breakout belum berlaku. Dia kena close dekat bawah ni dulu. So sekarang ni price yang sekarang ni yang tengah buat ni, kalau dia close dekat bawah ni, kita akan declare dia sebagai breakout. Barulah kita boleh entry. Okay. So apa-apa kita tunggu, apa-apa pun kita tunggu price candle ni close which is pukul 11 nanti. Alright, pukul 11 baru kita boleh tahu kita boleh entry ke tak. Tapi biasa untuk malam Jumaat ni Hafiz dah tak entry dah. Sebab Hafiz risau floating. Kalau floating sebab Hafiz tak pernah hold position sampai minggu depan. Sebab semua Habibi tahu Sabtu dengan Ahad market cuti. So market cuti, jangan tinggal satu pun pair yang tengah running. Kalau boleh Jumaat ni lah untuk kita close semua position. Okay, so Hafiz tak recommend untuk hold position sampai hari Isnin nanti. Sebab Sabtu dah close, market close. Kita tak boleh nak close position, kita tak boleh nak withdraw. Semua tu tak boleh. So kalau boleh kita clear all malam ni, tak boleh hold position, terus close semua position. Kita start new week trading next week. Tu apa yang Hafiz nampak lah. Okay, so far GBP/USD ni dah buat satu breakout. Tapi kita kena tunggu candle ni close dekat bawah ni, bawah line hijau ni. So sekarang ni dah kat bawah lah. Cuma kita kena tunggu pukul 11 dia close dulu. Barulah kita boleh proceed untuk sell dekat line yang sama. Okay.
Tadi rasanya ada orang cakap GU ni buy sebab dekat support. Untuk sekarang Hafiz tak nampak buy. Tengok, dia pun candle tengah turun ke bawah. So, jangan buy lagi sebab agak risky lah. Tengok, price pun tengah nak turun ke bawah. Alright. So, tadi Bang Hafiz ada nampak ada orang bagi tahu Euro JPY. Tengok Euro JPY. Euro JPY pun boleh buy tapi belum masuk zone kita lagi. Dekat sini ada satu double bottom. Okay, so ini first entry. Second entry area sini. So price on the way turun lah. Kalau nak buy, kita tunggu dalam zone biru yang Hafiz share tu. Alright, itu untuk Euro JPY. Itu apa yang Hafiz nampak. Sebab kalau kita tengok dekat H4, line hijau yang Hafiz buat ni, line ni ialah line support. Okay, line support. So support kita dah tahu fokus kepada buy. Tapi tak ada breakout lagi. Okay, so breakout dia apa yang Hafiz nampak ialah breakout pada double bottom ni. So double bottom ni boleh entry lah tapi kat bawah sikit. Mungkin area sini. Kita boleh buy situ. Tapi kita tunggu macam apa-apa pun Hafiz cakap kena tunggu price masuk. So kalau price masuk pukul 12, Hafiz terus terang kita elakkan dulu kita minggu depan. Sebab market tutup pukul 5 pagi. So ada nak stay up sampai 5 pagi ke? So kalau Hafiz mungkin Hafiz dah take entry lah. Hafiz akan masuk minggu depan. Okay? NU, USD CAD. GJ tengah buat double top M30. Okay, jap. GJ dah terlepas kan. Tadi kan Hafiz dah ni. Kita dah tengok sama-sama GJ ni tadi. Tengok dia cakap M30 M30 double top. Kat mana double top tu? Still tak nampak double top. Sekejap. Kita try cari trend line dulu. M30 double top. M30 double top. Kat mana double top? Tak nampak double top lah. UDJPY. Okay, UDJPY. Tengok UDJPY jap. UDJPY. Tengok H4. Daily. Tak ada apa lah UDJPY ni baby.
Okay, bagi signal, bagi tahu satu pair and then nampak buy or sell. Contoh NCAT, buy or sell. Euro USD buy. Okay, itu Hafiz nampak first Okay, Euro USD buy. Tengok Euro USD buy betul tak? Euro USD buy. Tak ada buy, Habibie, tak ada buy. Kalau sepintas tengok macam ni tak ada buy. Kalau tengok direction untuk daily, boleh buy tapi bawah lagi. Support dia sini. Nak buy kat sini. So sekarang tak ada confirmation untuk buy. Confirmation untuk sell pun tak ada lagi. Nak sell boleh sell dekat atas ni. Itu yang Hafiz nampak. Okay. Tak ada buy off dekat Euro USD. Hafiz guna apps dekat PC. Hafiz selalu analisa market guna PC sebab monitor besar. Lagi best lah tengok. Tapi Hafiz entry, my personal entry ataupun apa semua Hafiz entry dalam phone. Okay, so phone tu lagi senang untuk kita nak close position ke nak letak SLTP, lagi senang bagi Hafiz lah. Tapi Hafiz akan analisa sama ada dalam PC ataupun iPad. USD CHF. USD CHF ni nak buy ke sell? Tulis USD CHF sell or buy. Hafiz akan tengok kenapa buy, kenapa sell. Hafiz akan cari balik. Sell, okay. USD CHF sell. Okay, jom kita tengok. USD CHF sell. Okay, boleh nampak sell tapi sell dekat atas lagi. Okay, kenapa Hafiz cakap sell dekat sini? Nampak tak sini ada satu double top. Ini apa yang Hafiz nampak ini dah complete double top. So inilah first entry. Okay, second entry ialah dekat sini. So dah breakout, dia naik balik, sell dekat sini. Okay, tapi kita kena cari satu engulfing dulu. Kalau tengok engulfing sini, engulfing ni candle biru menelan candle merah biru. So cara Hafiz marking engulfing, Hafiz akan pakai candle merah lah, sama ada macam ni ataupun macam ni. Tapi in this case yang ni lagi sangat kecil lah. So Hafiz akan ambil whole candle sekali dengan shadow. Alright, so itu apa yang Hafiz nampak. So zone ni around around 12 pip zone ni. Boleh sell tapi tu zone lah kalau nak sharp. Okay, so far kita dapat satu signal USD CHF. Okay, so tapi macam Hafiz cakap boleh sell, tetapi macam Hafiz cakap malam ni dah malam Jumaat. Kalau malam Jumaat ni USD teramatlah volatile, teramat liar. Okay, USD CAD sell. Okay, tu apa yang Hafiz nampak dulu. Okay, USD CAD sell. Kalau USD sell, USD CAD pun akan sell lah sebab USD kat depan. So sekarang ni apa yang Habibie nampak, USD ni akan lemah lah. Okay. Okay, tengok balik kenapa sell. Apa nampak sell? Apa sell? Tak ada sell lagi ni. Tengah strong ni. Strong naik atas. USD CHF pun tak clear lagi sell. Cuma Hafiz dah nampak satu zone untuk sell lah.
And then kita kena tunggu satu lagi bila dah masuk, tunggu dia sideways dekat lower time frame, baru kita boleh sell. Alright. So USD CAD ni masih strong untuk buy. Tengok candle dia ni. Candle open ni strong, buy. H4 pun tengok strong. So tak ada confirmation lagi untuk sell pada USD CAD. Alright. Euro CAD double top. Alright, Euro CAD double top. Euro CAD double top. Mana double topnya? Tak ada double top lagi Euro CAD ni. Tak ada double top. GCHF kita dah tengok tadi. AUD USD buy pula. So far no clear direction lah. Tapi tak apa, kita tengok. Ui, macam mana kita nak buy AUD USD ni? Price tengah menjunam tu. Price tengah jatuh. Tak boleh buy. Tak boleh buy. Tak boleh buy. Kenapa nak buy? Ui, tak boleh buy. Memang risky kalau buy. Kalau buy memang jatuh. Terus loss. AUD USD tak ada buy. Okay. Gold buy. Tengok sekejap. Gold buy. Gold buy. Tengok gold. 1 hour. 80 pip turun. Tak boleh buy baby. Sebab impulse candle tu tengah strong nak turun. Jangan buy semata-mata sebab nampak engulfing dekat sini. Ini tak complete confirmation kalau nak buy sini. Tengok candle. Tengok price gold sekarang. Dia nak turun ke bawah lagi. Jangan nampak engulf ni terus nak buy. Tak boleh. Tak cukup kita punya 4 step. So mungkin dia boleh naik. Cuma risky lah. Tak boleh nak ni lah. Tak boleh nak janji profit lah. Itu je. Itu apa yang Hafiz nampak. Okay. So tak boleh buy lagi. GPP-JPY ni ramai cakap double top. M30. Hafiz tak nampak double top baca. Kita tengok sekali M30. Mana double top? Ni double top. Tak boleh baby. Ini double top cacat ni. Tengok dia punya level tak sama sangat. Kalau dia lebih kurang boleh pakai. Tapi sekarang ni dia terlalu tak nampak double top lah. Tak terang-terang double. So itu bukan double top. Itu already declare sebagai double top. Kalau kita nak pakai ini sebagai double top pun tak boleh. Ini top tak boleh. Sebab terlalu jauh beza dia. Kalau nak pakai double top yang tak sama boleh. Tapi biar nampak dekat-dekat lah dia punya puncak tu, biar nampak sama sikit. So untuk JPY ni tak ada double top. Okay. Tak ada double top. Okay, faham. JPY ni bukan double top Jangan salah faham. Tersilap. Hafiz, okay. Ini soalan yang bagus. Hafiz ada pernah release buku ke ataupun e-book lah? Yes, ada. Sekarang ni dalam proses edit e-book. Okay. So maybe in another 1 or 2 weeks boleh siap. Okay, Hafiz akan, dalam e-book tu Hafiz akan simplify 4 step ni atau and then knowledge dari beginner, dari awal, berkaitan dengan pair, berkaitan dengan
trading, berkaitan dengan SNR, trendline, semua tu Hafiz akan simplify in one ebook. Okay, khas untuk family saja. InsyaAllah tak lama lagi boleh keluar lah. Hafiz akan buat tu dengan lebih mudah untuk Habibi semua senang faham. Okay, bahasa Melayu, jangan risau, bukan bahasa Arab. Kan bahasa Arab kan siapa faham bahasa Arab ni? Weh, channel ni Intraday Elite 100% kopi. Siapa Intraday ni? Ada orang tahu ke siapa owner Intraday? Cuba bagi tahu. Ada orang tahu tak? Intraday pakai broker apa? Ada tak Azim Trade? Boleh pakai Azim Trade Intraday Moshit tu intraday yang news. Ni Intraday Elite Community. Tu bukan Moshit. GA boleh sell. So far no clear direction Habibi. And then Hafiz pun takkan trade lah untuk malam Jumaat ni. GA nampak sell tetapi dia ikut force stand yang Hafiz pakai. So tak complete confirmation. Kalau boleh nak sell sini. Dah terlepas ni. Tapi tak ada complete confirmation lah. Tak cukup SNR, tak cukup trendline. Ada nampak engulfing semata-mata. So kalau macam ni Hafiz akan tolak tepi lah. Sebab no complete confirmation, mungkin probability untuk loss and profit tu 50%, 50%. So chance dia 50% lah. So Hafiz tak recommend sebab H4 ni ialah resistant Ni resistant untuk H4. Resistant. So dah break. Sekarang ni dekat bawah ni. Nak sell tak selamat lah sebab ni support. Tapi kalau tengok lower time frame, dia ada satu macam double top situ. Ada engulfing. So boleh sell. So nampak tak? Kita tak tahu dia nak pergi ke mana. Nak buy ke nak sell? Tak nampak. So tak cukup complete confirmation lah. Hafiz akan tolak tepi tu lah. Ini chance untuk profit tak profit 50%. Tu je. Okay. So Hafiz rasa lah yang the best untuk Habibi semua tak perlu trade malam ni. Tapi kalau ada nampak cantik, Hafiz akan share nanti. Okay. Pernah tak Habibi semua satu experience dah profit best, dah profit 100% contoh. Daripada Isnin sampai Jumaat. And then malam Jumaat terus MC. Pernah tak? Ataupun sampai Jumaat terus lost 50% daripada profit tu. Pernah tak? So itulah Hafiz nak cakap. Malam Jumaat memang risky punya, volatile punya market. Itu je. Kita dah grow cantik. Daripada Isnin sampai Khamis memang grow 100%. Dapat profit beribu-ribu. Hari Jumaat terus jatuh. Dapat profit $100 je. Lebih kurang macam tu. So itu ialah risky untuk malam Jumaat. Sebab itulah kalau Habibi perasan yang dah lama follow Hafiz, malam Jumaat memang signal tak banyak. Okay. Petang boleh. Petang okey. Petang sama je. Malam memang tak banyak. So nak dapat konsisten dalam trade, kena disiplin lah. Itu cara Hafiz. Okay. So malam Jumaat kita, sebab tak Hafiz buat webinar malam Jumaat, kita boleh tengok, kita boleh analisa market malam tu. So sekarang ni kita buat malam ni, so Habibi nampak lah Jumaat malam ni mesti volatile. Right? Hafiz ada soalan, boleh ke kita nak tahu jauh chart nak turun atau naik? Tak boleh tahu. Kita boleh
kita boleh anggar dia nak naik ataupun turun saja. Nak tahu boleh, kita kena cari macam 4 step tu lah, sama je. Okay, 4 step dekat bawah untuk buy ataupun sell dekat atas. So dia tak boleh tahu berapa jauh. Hafiz pun tak tahu berapa jauh. Okay. Pause dulu malam ni trade, sambung minggu depan. Minggu ni dah profit TP semua, bersyukur. Jangan tamat-tamat selalu. Yes. So kalau boleh malam ni kita revise saja. Okay, itu yang Hafiz selalu buat malam Jumaat. So kita revise apa yang kita lost, apa yang kita kena perbaiki. Tapi untuk minggu ni kita tak ada loss. So Hafiz tak tahu nak terangkan apa, tapi kita still buat webinar untuk kita improve lah untuk semua. Okay, itu cara Hafiz lah. Hafiz kalau boleh nak webinar ni berterusan setiap minggu sampailah kita, tak kisahlah bila-bila, sampai Hafiz larat lah. Mungkinlah ada minggu tu Hafiz demam ke apa, mungkin kita kena cancel, tapi Hafiz akan ganti balik lah. Hafiz boleh tengok UGBP breakout support daily H4 dan Grafing boleh sell tak? Euro GBP UGBP nampak sell. Okay, kejap Hafiz try tengok ni last sebab Hafiz cakap tadi malam Jumaat kau boleh jangan trade lah. Macam mana nak sell Euro GBP ni? Tak boleh sell lah, baby. Tengok ni market tengah naik ke atas, nak sell agak bahaya, tapi dia cakap daily kejap kita tengok. Okay, kalau benda macam ni Hafiz akan try tengok, Hafiz akan guna trend line lah biasanya. Ini ialah channel trend line orang panggil. Okay, inilah channel trend line So channel ni setiap kali dia kena kita punya trend line, kita boleh tahulah dia akan melantur balik lah. Tengok kena bawah ni dia akan naik, kena atas dia akan turun. So untuk Euro GBP dia dalam tengah-tengah zone. Kita boleh anggap dia naik ke atas sampai sini. Kita pun boleh anggap dia turun ke bawah. So Hafiz, kalau Hafiz disiplin trader, jangan buat macam ni. Kita hanyalah entry pada trend line. Entry pada trend line sahaja. Itu cara Hafiz. Alright. So untuk Euro GBP ni dia 50-50 macam tadi juga. Nak sell pun tak selamat Habibi. Sebab tengok candle tengah naik macam ni, takkan kita nak sell. Momentum dia untuk naik ke atas teramatlah besar. So kalau nak sell, risky lah. Inilah salah satu penyebab yang boleh tengok market pun, tengok price tengah naik lagi. Inilah salah satu penyebab boleh loss profit malam Jumaat. Boleh sell. Nampak sell sini kan sebab trend line, sebab ada resistance contoh. Tapi tengok candle. Tengah momentum ke atas. Tengok dah break. Kalau dia close atas ni dah break, dah tak valid untuk sell. Okay, so risky lah. No complete confirmation. Tengok trend line pun tak ada. Kita hanyalah entry pada trend line. Trend line ni ataupun trend line ni. Entry sini buy, entry sini sell. So sini dekat tengah-tengah. No confirmation. So Hafiz akan tinggal jauh-jauh lah. Euro GBP. Okay. Tak nampak. GBP USD dah analisa tadi tak ada clear confirmation. Tadi dah explain dah. GBP CHF terbang. Okay, tadi ada orang bagi tahu Hafiz GBP CHF sell. Betul tak? Tapi Hafiz cakap 50% chance dia naik ataupun turun. Hafiz dah terangkan tadi sebab dia ada satu resistance, dia dah break out resistance tu. So tak cantik untuk buy, tak cantik juga untuk sell sebab tak ada 4 step kita. So Hafiz akan letak tepi dululah. Okay. Berapa banyak pips nak letak untuk TP? Kalau Hafiz akan letak 10 pip dulu sebab Hafiz ni jenis scalping punya trader. Tapi once dah sampai 10 pip, cara Hafiz akan set BE. Kalau dia nak naik, dia naik. Kalau dia nak turun, kena BE kita pun tak apa. Kita dah zero risk, confirm profit dah. Itu cara Hafiz. Okay. Yang penting yakin BE tu kita dah zero risk, memang tak ada masalah, tinggal je.
Pair apa Hafiz paling suka? Hafiz tak kisah sangat, tapi pair favourite GPP JPY sebenarnya. Untuk gol minggu ni banyak tak cantik lah bagi Hafiz lah. So Hafiz bagi gol hari ni satu je kan. So bagi Hafiz minggu ni gol amat volatile. So Hafiz tak kasih untuk gol banyak. Okay. BE ialah break even. Boleh tengok video dalam pin post family. Hafiz ada share satu video macam mana kita nak set BE. Okay. Okay, ada orang tanya pasal engulfing. Okay, Hafiz terangkan last untuk engulfing. Alright, engulfing ada dua. Okay, engulfing ini khas untuk family sahajalah. Engulfing ni Hafiz pakai untuk sharp entry, cari sharp entry. Okay, so engulfing dia ada dua. Engulf bullish. And then satu lagi engulf bearish. Okay, engulf bullish, candle biru menelan merah. Contoh dia merah and then biru. Okay, candle bearish, biru menelan merah. Candle biru, candle merah. Okay, inilah engulf bullish. Bullish ni kita dah tahu, bull dia bermaksud nak ke atas. Bull, bear dia nak ke bawah. Sebab itulah candle merah ni lagi panjang ataupun dia menelan keseluruhan yang biru. Yang bullish ni dia nak ke atas. Sebab tu candle biru ni lagi besar daripada candle merah. Dia menelan keseluruhan candle merah. Okay, engulf bullish and bearish. So ini apa yang Hafiz pakai. Cara Hafiz nak cari zone untuk engulf, Hafiz akan marking yang ditelan. Ini merah, ini biru. Ini cara Hafiz So itulah cara Hafiz marking untuk engulf. Okay, dalam engulf pun kita akan ada breakout. Okay, so engulf pun kita ada breakout. So contoh SNR kita ada breakout ialah SBR or RBS. Tapi untuk engulfing nama dia engulf fail. Bermaksud dia dah fail untuk jadi engulf bullish or bearish. Sebagai contoh Hafiz lukis satu engulf bearish. Okay, contoh ini bearish. Merah menelan biru. Okay, so Hafiz marking macam ni. Contoh. Okay, price dah turun. So, kita dah tahu. Bila price turun, kita tunggu, kita sabar. Tunggu price naik balik, baru kita sell dalam zone ni. Sebab kan engulf bearish. So, Hafiz dah cakap bearish dia nak ke bawah. So, kita fokus kepada sell lah. Tetapi untuk engulf fail, dia dah contoh dia buat satu breakout, kita baru declare dia sebagai engulf fail. So, kalau breakout ni contoh macam ni, dia dah turun ke bawah. And then price terus naik ke atas tanpa segan silu, dia terus break kita punya zone. And then dia close dekat atas ni. So zone ni kita dah tak valid untuk sell. Kita kena fokus kepada buy. Macam Hafiz cakap, bila breakout kita kena lawan diri punya sifat. Sifat dia sell asal dia, tetapi dah breakout. Bila breakout kita kena lawan, kita kena buy. Okay, so tunggu price masuk balik dalam zone, kita buy. And then dia akan continue ke atas. Okay, so ini ialah bermaksud engulf fail. Fail ni ialah breakout kepada engulf ni. Alright, so ini 3 contoh engulf ni lah. Tapi engulf fail ni Hafiz jarang pakai. Hafiz terus terang, Hafiz jarang pakai. Hafiz akan pakai engulf bullish or bearish sahaja. Tapi engulf fail pun okay, tak ada masalah. Tapi Hafiz jarang pakai, itu je. Boleh pakai, cuma jarang pakai. So itulah untuk engulfing. Kalau kita nampak setup buy, kalau kita nampak setup buy or sell, kita perlu tunggu candle before close dulu ke dan baru entry. Tunggu. Nampak setup buy or sell, kita perlu tunggu candle before close dulu ke baru
then baru entry. Dia tunggu candle tu close. Tak perlu kot. Kalau contohlah setup tu kita nampak, H1 ada double top. Kita kena tunggu dekat H1 lah. Tunggu dekat H1. Tunggu close dekat H1 barulah kita entry. Tetapi kalau dia dah dekat second entry untuk double top H1, tak perlu tunggu dia close dah. Dia masuk je neckline dalam double top tu, terus sell je. Okay? AUD USD daily RBS. RBS maksudnya kena buy lah. AUD USD. Tak boleh buy Habibi tengah strong ni. Tengah strong sell. Tak boleh. Tak boleh buy. Strong sell. No. Macam Hafiz cakap, nanti dia akan 50-50 chance untuk buy or sell. So boleh loss semua profit hari ni lah. Ataupun boleh double profit hari ni. So bahaya. GCAT ada SBR tadi. Cuba tengok. Okay. GCAT SBR dekat mana? Time frame berapa? Cik bagi tahu. Hafiz cuba untuk tengok GCAT last untuk yang tengok tadi. GCAT SBR daily D1. Okay. GCAT daily. Sekejap, tadi SBR ke RBS? SBR. So kena sell lah. Daily. SBR. Support become resistant. So kita kena fokus sell. Tapi no mana. Sell dah betul sebab dia tengah strong, momentum dia tengah strong. Tapi untuk SBR, Hafiz tak nampak SBR dekat daily ni. Tak ada clear lah baby. No clear confirmation lah. Gold buy limit. Gold ni tengah terjun nak buy. Memang terkono kalau buy. Tengah terjun takkan nak buy. Tadi limit berapa ni? 26, 8, 14, 8, 12. So dekat sini buy limit. Okay, apa yang Hafiz nampak, Hafiz faham apa yang nampak dekat gold ni Gold ni apa yang Habibi nampak tadi ialah RBS, which is ini ialah sebelum ni resistant. Ni resistant. And then ada satu breakout. Bila breakout, macam Hafiz cakap, kita kena lawan dia punya sifat. Resistant for sell. Support for buy. So sekarang ni resistant dah breakout. So dia jadi RBS. So sini kita boleh buy. Tetapi tengok candle dia pula. Momentum candle untuk H1 pada gold teramatlah strong untuk sell. Nak buy sini boleh, tetapi risky lah sebab dia pun boleh dapat buy dekat sini. So far apa yang Hafiz nampak untuk gold, dia nak terjun lagi sampai, kalau kita buka H4, betul boleh buy, tapi dia nak terjun lagi sebab tengok dekat daily. Dekat sini ada satu engulfing. Untuk daily dia still nak terjun. Mungkin sampai sini. Price dia akan reject. Mungkin dia naik dulu, dia turun balik, dia naik sikit, dia turun balik macam tu. Tapi last dia nak sampai dekat sini. Ini apa yang Hafiz analisa lah.
Okay, sorry. Apa yang Hafiz nampak dia nak tuju sampai sini. So nak buy tadi sini boleh. Cuma risky lah. Boleh buy tapi risky. Nak scalping sikit boleh. Tapi probability dia untuk turun tu teramatlah besar. Sebab satu candle H1 ni sudah 120 pip. Nak tengok point dekat atas tu. 1208. Bahagi 10, 120 pip lah. So untuk candle teramatlah impulse strong untuk sell. So Hafiz akan tolak tepi macam biasa. Betul tak? Kalau strong candle macam tu, jangan lawan. Follow the flow. Follow the direction. Jangan lawan. Nak scalping buy tadi boleh. Betul. Sebab dia ada satu RBS. Sorry. Tapi bagi Hafiz, risky dia sebab candle tu teramat strong nak turun ke bawah. So, tolak tepi dulu. Okay. JPY buy zone. Hafiz dah check JPY tadi. No, tak ada lagi confirmation nak naik ke atas ke bawah. Okay. Hafiz duduk Malaysia ke Dubai? Cerita sikit profile, nak kenal-kenal sebelum end Zoom. Okay. Okay, sebelum end Zoom Okay. So tadi Hafiz dah cakap Hafiz nak goal tu last lah Hafiz akan analisa. So macam Hafiz cakap, malam Jumaat Hafiz akan stay tepi dulu. Sebab dia, macam Habibi pun dah tahu, malam Jumaat ni kebanyakannya memang kita kena rompak lah. Kita dah rompak broker banyak-banyak, malam Jumaat dia rompak kita balik. So kita stay tepi, tolak tepi dulu. Kalau petang Jumaat boleh, malam Jumaat kalau boleh kita jauhkan. Alright. So ada Habibi tanya tadi, duduk Malaysia ke Dubai. Okay, for now Hafiz duduk dekat Malaysia lah. Tapi I'm from Dubai. My parents dekat Dubai sekarang ni. So Hafiz nak balik lama dah, tapi tak lepas-lepas nak balik. So kita tunggu je lah bila Hafiz boleh balik. Tapi so for now dekat Malaysia. And then Hafiz pun dekat area kawasan PKPD. Alright, Hafiz dah dalam Malaysia ni around 7 years. Sebab itulah Hafiz boleh guna bahasa Melayu ni dengan lancar lah. Okay. Tujuh tahun, kawan pun ramai orang Malaysia. So dah kira kalau ikutkan bahasa Malaysia ni dah faham sangat lah. Tapi mungkinlah ayat ada berbelit-belit sikit. Kalau lepasnya Hafiz buat video ada ayat berbelit-belit sikit tu, faham-faham lah. Buka lagu. Muka jangan tengok, muka tak handsome. Hafiz akan continue this channel jika balik Dubai, insyaAllah. Selagi bernyawa, selagi larat, Hafiz akan tolonglah semana yang mampu. Sebab Hafiz pun naik forex ni dengan hasil orang Malaysia yang bantu Hafiz juga. Okay, so sifu-sifu Hafiz pun from Malaysia. Hafiz banyak belajar dari luar pun ada, belajar online. Macam Hafiz cerita 2 minggu lepas dalam webinar, Hafiz pernah belajar dekat UK kan. Hafiz cakap 5k USD Hafiz bayar. 5k pound sterling. Tapi belajar SNR je. Tunjuk muka cikgu nanti ramai berkenan. Jangan berkenan. Dah kahwin lah Bibi. Isteri orang mana? Umur dah tua lah bang.
Abang Helmi Olmo dah tua dah. Hafiz macu orangnya. Dengar suara pun tahu. Ya ke? Suara handsome ke? Suara kacak. Macam-macam. Olmo tak ada lah 40. Bawah 30 lagi. Tak tua mana, tak muda mana. Okay, macam Hafiz cakap, ebook Hafiz akan release another 1 or 2 weeks. So kalau Bibi ada idea lain selain daripada e-video or ebook, sebab ebook on the way, boleh bagi tahu Hafiz sekarang. Nak apa dari Hafiz? Hafiz akan cuba tunaikan yang berkaitan dengan knowledge lah basically. Berkaitan knowledge Habibi. Baju tu tak ada knowledge, takkan baju tu kita nak tulis SNR. Baju tulis 4 step, ingat ke? Pemenang kontes. Lupa, Hafiz dah pilih dah 3 orang. Okay, super lupa nak cakap. Okay, minggu depan Hafiz akan nak buat special sikit lah sebab minggu ni kita minggu depan kita buat satu kontes feedback, cuma kontes tu lain sikit, bukan komen dalam FB. Kita buat satu video. Habibi yang profit buat satu video selfie cam. Okay, bagi tahu Hafiz. Okay, follow Hafiz. Hari ni Hafiz share 3 signal. Alhamdulillah semua signal ni berjalan. Berapa signal Hafiz? So Hafiz akan pilih 2 pemenang. Satu pemenang RM500 menang. Okay, minggu ni Hafiz, alhamdulillah lah, Hafiz punya rezeki lebih sikit minggu ni. So minggu depan hadiah lumayan. Satu orang menang buat 2 orang pemenang buat video macam tu, Hafiz akan bagi RM500. Okay tak? Sebab kita dah buat untuk komen FB ni dah 3-4 minggu. So kita akan upgrade kita punya hadiah, kita upgrade kita punya style. Video selfie lah, baru legit. Hadiah kita bagi RM500 seorang. Hafiz akan pilih 2 pemenang dulu. Minggu depan kita akan upgrade. Okay, 4 pemenang pula, 5 pemenang pula, 6 pemenang pula. Kita upgrade macam biasa. Tak on, cuba tulis sikit, on tak on. Boleh buat depo RM500. Boleh buat makan. On Alright, so minggu ni pemenang kita akan kira daripada komen lagi, tak ada masalah. Minggu depan kita buat lain daripada yang lain. Kita akan suruh komen, kita komen Facebook macam biasa, cuma dalam bentuk video. So boleh masuk video lah. Alright. So untuk pemenang Facebook, komen Facebook untuk minggu ni ada 3 pemenang, which is pemenang pertama Wan Iskandar Abdul Jalil. Okay, so Hafiz sukalah cara dia ni. Walaupun profit tak banyak, tak ada masalah. Asalkan profit sahaja. Hafiz tak kisah pun. Hafiz dah nampak biru-biru untuk family ni. Hafiz dah suka, Hafiz dah senang dah. Dah puas hati dah. Okay. So dia cakap, saya nyari signal MC sebabkan follow signal sebelah. So tu Hafiz cakap, nak follow signal boleh. Signal lain pun boleh. Tapi kena pandai pilih. Hafiz tak nak boycott orang sebelah. Orang sebelah pun, channel sebelah pun ada kelebihan dia. Cuma kena pandai pilih yang mana yang Habibi rasa the best. Alright. So dia cakap nasib follow rapat Hafiz minggu ni dan banyak signal yang legit dan dapat recover balik. Alhamdulillah. Akaun yang nyaris MC, saya amat confident dengan signal yang Hafiz bagi. Syukur minggu ni membiru memanjang. Saya ingat sebagai MM. Yes, Alhamdulillah. So Wan Iskandar boleh PM Hafiz. Nanti Hafiz akan buat satu posting lah dekat family. Okay, ini untuk pemenang pertama. Pemenang kedua ialah Hakimi Haikal. Macam lagu lah dia punya.
dia punya komen. Kejamnya dirimu membiarkan membiru. Nasib tak baik terus TP bagi. Jarang nasib baik kena SL. Apa ilmu kau guna? Malah nak sembang banyak kau ni. Sinar apa kau yang bagi biru awan di langit. Macam tu lah. Okay, so Hafiz suka komen dia. Alright. Terima kasih Hakim Aikan. Nanti Hafiz akan buat satu posting. Hafiz suruh beritahu. Okay, yang ketiga, Roza Mira Razali. Dia cakap Hafiz ni king of forex coach. Hafiz buat webinar setiap hari. Setiap minggu, King of sharp entry. Alhamdulillah. Hafiz pakai 4 step tu je. King of cash. Okay, cash ni Hafiz dah simpan cash. Humble exporting. Alhamdulillah. Hafiz tak pernah nak bongkak ke apa. Hafiz Alhamdulillah setakat ni Hafiz diajarkan untuk stay humble. Untuk tolong orang luar sana. So this is my style untuk tolong Habibi semualah. Hafiz akan buat webinar setiap minggu. Okay. The real king of forex in this century. Oh tak adalah, lebih-lebih je ni. Tapi Hafiz suka cara dia komen ni. First time Hafiz dengar macam ni. So inilah pemenang yang ketiga lah, Roza Mira Razali. Alright. So 3 pemenang ni Hafiz akan buat satu posting nanti dalam family. Boleh claim, boleh bagi Hafiz detail, bagi screenshot profile Facebook. Okay, itu hanyalah untuk bukti lah. Tak nak lain claim kan. And then bagi account bank, Hafiz boleh terus transfer date yang pemenang minggu ni. Okay, minggu depan kita akan buat kontes tu lagi besar. Lagi pemenang dapat RM500 tapi dalam bentuk video. Okay. Malulah tunjuk muka dah tak handsome, pernah selfie pun kat lain ni. Jangan malu, tak handsome tak apa. Tak adalah, semua handsome lah. Okay. So okey tak cara video tu okey ke tak? RM500 siapa tak nak? Hafiz akan pilih 2 pemenang. 2 minggu depan kita akan pilih 4 pemenang. Setuju ke tak? Setuju Alright. So ramai setuju, insya-Allah nanti Hafiz akan buat satu minggu depan lah kita akan start. Nanti Hafiz cakap okey jom share feedback. Share in video. So Habibi faham lah kenapa in video tu Hafiz dah bagi tahu malam ni. So siapa pemenang dapat RM500. Hafiz akan pilih 2 pemenang. So total RM1,000. Minggu depan kita akan upgrade, kita akan pilih 4 pemenang. 2 minggu depan kita pilih 6 pemenang macam tu. Alright. Tak handsome tak apa, janji signal padu setiap hari. Kalau profit tak ada masalah. Semua handsome. Okay. Setuju? Okay, cantik. Alright, kalau setuju kita akan start minggu depan. Pemenang nanti Hafiz akan buat satu posting. So for webinar malam ni kita akan sampai sini sahajalah. Okay, soalan biasa sebelum Hafiz nama lagu ni Hyonat ramai pula nama lagu. Lagu yang nak ni Farhan ni Hyonat. Pemenang bawa lah pergi Dubai lepas ni. Kalau boleh keluar Malaysia, boleh plan benda tu. Hafiz akan payung semua, InsyaAllah. Tapi sekarang kita tak boleh keluar Malaysia, nak keluar negeri pun tak boleh. So itu jauh lagi lah kita punya ni. Kalau stay dengan Hafiz, InsyaAllah kita boleh buat macam tu. Akan datang nanti bila dah buka border kita boleh buat macam tu. Okay. Okay, untuk webinar malam ni semua okey ke tak? No SL minggu ni, all TP. Betul tak? All TP, Masya Allah SL, okay? Alright, so that's all for tonight. Okay, Habibi, Hafiz harap Habibi semua berpuas hati dengan
signal minggu ni. Okay, minggu depan kita cuba lagi baik daripada minggu ni. Alright, so Hafiz boleh janji yang Hafiz akan bagi the best minggu depan. Tetapi Hafiz tak boleh janji kalau boleh no SL ke tak. Sebab itu ialah adat forex. So minggu ni hanyalah kita punya rezeki kita lebih lah no SL. Okay, so Hafiz akan bagi the best minggu depan. So minggu depan kalau nak profit wajib follow rapat-rapat. Okay, alright, InsyaAllah Hafiz halan. Okay, so recording ni Hafiz akan upload esok dalam family. Macam biasalah Hafiz akan upload. Malam ni Hafiz akan buat posting berkenaan dengan pemenang dulu. Minggu depan kita akan start dengan kita punya kontes baru. Alright Habibi, so that's all for tonight. And Assalamualaikum.